audition time, kawan saya Ruben, Sarah, Divya dengan Luka. Kita orang buat final project dekat sini, ni podcast sini. So kita orang nak interview sini. Okey, boleh. Okey, selamat datang kepada semua. Dan terima kasihlah sebab menulis saya untuk di-interview saya. Miss, boleh kenalkan diri Miss? Okey, so, nama saya Nova Razila binti Zainuddin. Okey, boleh panggil saya Puan Farah. So, saya merupakan kaunselor pelajar di sini dan saya juga adalah kaunselor berdaftar. Di KTS ini, so, saya telah bertugas di sini tahun ini adalah tahun yang ke-15. Saya mula bekerja di KTS ini bermula tahun 2007 hinggalah sekarang. Okay, Miss dah kahwin? Ya, saya sudah berkahwin. Okay. Miss, kita boleh tanya soalan? Boleh. Kenapa anda berminat dengan peranan kaunselor ni? Okey, so kenapa saya mula berminat untuk mencuburi bidang kaunseling? Okey, dia sebenarnya bermula masa saya sekolah menengah dulu. Masa saya sekolah menengah, saya selalu bersama dengan kawan-kawan buat grup kaunseling bersama dengan cikgu kaunseling, cikgu. Jadinya daripada situ timbul minat untuk saya belajar dalam bidang kaunseling dan saya pun nak berminat jadi kaunselor sebab saya dah tengok macam mana peranan cikgu kaunseling, mereka baik kan, selalu jumpa dengan pelajar. Jadi kat situ dah timbul minat untuk saya terus nak belajar dalam bidang ni, kaunseling. Okey, Miss. Soalan kedua boleh? Okey. Uraikan rutin harian anda sebagai kaunselor? Okey, so jadi sebenarnya seorang kaunselor ni kalau nak ikutkan pelajar, sebenarnya dia takut tau nak jumpa dengan kaunselor. Sebab dia rasa kalau jumpa kaunselor ni orang tu ada masalah. Tapi sebenarnya peranan saya, rutin saya kat sini adalah untuk membantu pelajar. Kadang-kadang pelajar perlukan seseorang untuk dia berkongsi cerita ataupun nak minta pandangan. So jadi kalau kat sini selain daripada mengadakan sesi kaunseling individu ataupun sesi kaunseling secara berkumpulan, saya juga buat program-program lain seperti program untuk kerjaya, program motivasi untuk pelajar-pelajar. Okey, Miss. Soalan ketiga, terangkan secara ringkas tentang pengalaman anda. Okey, so pengalaman saya dalam bidang kaunseling ni, kita boleh berjumpa dengan pelbagai cerita. Setiap orang dia mempunyai cerita yang pelbagai. Okey, walaupun kita tengok dari segi daripada macam contohlah kita tengok kawan kita, dia happy go lucky, tapi bila kita bersama dengan dia berkongsi cerita, ada kisah-kisah yang sedih di sebaliknya. So bila kita sejak saya belajar dalam bidang kaunseling, kita akan menjadi seorang yang tidak judgemental. Walau apa pun cerita yang orang bawa berjumpa dengan kita, walaupun cerita tu dalam bentuk negatif, dia akan membantu kita untuk fikir secara positif. Kita tak boleh terlalu judgemental. Contohlah orang tu pakai seksi, cakap dia ni teruk lah pakai seksi, mesti dia ni seorang yang sosial. Tapi tidak. So kalau kita tak mendalami bidang kaunseling ni, kita akan cepat judgemental orang. Kalau orang tu cerita dia pergi keluar jumpa dengan teman lelaki dia, so kita akan rasa dia ni sosial ni. Jadi kat situlah yang saya rasa saya sendiri pun belajar untuk kita terima setiap orang tu dalam orang tu semuanya unik. So dia ada cerita-cerita dia yang tersendirilah. Okay, Miss. Hello Miss, my name is Luka Abigail. So saya nak tanya question yang untuk sebab counselling ni. So saya boleh tanya tak? Miss, dah sarapan tak? Dah sarapan tadi. Okay, Miss. You dah sarapan tak? Dah. Okay, next question, Miss. Apakah cabaran terbesar yang anda jangkakan dalam pekerjaan ini? Okay, so cabaran yang terbesar adalah macam mana kita nak menarik minat ataupun nak membuka minda semua orang. Betapa perlunya seseorang itu berjumpa dengan kaunselor. Jadi berjumpa dengan kaunselor tu bukannya kita ni ada masalah, tak. Even kita nak perlukan pandangan. Pandangan lah. So contohlah you ada dua option. You nak pilih sama ada nak ambil program ni
program A ataupun program B. Kita boleh jumpa je dengan kaunselor. So bila jumpa dengan kaunselor, kita akan buat ujian minat kerjaya, ujian bakat. So kat situ kita akan discuss, so which option yang the best fit for you. Satu lagi, sebab sekarang ni kan pernah dengar tak yang macam orang kena anxiety, kemurungan. Sebabnya mereka ada masalah, ataupun mereka banyak memendam bila dia tak meluahkan. Sebenarnya perlu bila kita ada perkara yang kita facing, sebenarnya kita perlu jumpa dengan seseorang yang kita boleh percaya untuk kita meluahkan. Sebab itulah kalau sekarang banyak sangat bila orang rasa stres, rasa depres, terus nak cari jalan yang mudah untuk selesaikan. Ada nak pergi suicide lah kan. So sebenarnya untuk sebelum nak ke arah tu, dia kena cari seseorang untuk dia meluahkan, bercerita, dan bila melalui penceritaan tersebut lah dia akan release. Itu adalah salah satu cabaran yang saya sebagai kaunselor macam mana hendak menarik minat especially pelajar-pelajar kat sini untuk berdatang berjumpa dengan kaunselor. Sebab pada mereka, orang yang jumpa dengan kaunselor ni adalah orang yang bermasalah. Sebab tu adalah stigma masyarakat kan, tapi sebenarnya tak. So itulah cabaran yang saya hadapi lah. Okay, Miss. Next question, Miss. Apakah perbezaan antara kaunseling individu dan kaunseling kelompok? So perbezaan dia adalah kalau kaunseling individu, kita akan jumpa in person, one to one. So kita akan terus dia fokus kepada seorang saja. Kalau kaunseling individu, kaunseling kelompok, dia adalah group kaunseling. Dia perlu ada 2 orang hingga ke 8 orang dalam satu sesi. Cuma bezanya kalau macam group individu kaunseling, kita punya kerahsiaan tu hanya antara kaunselor dan individu tersebut. Tapi kalau group kaunseling, kerahsiaan tu adalah melibatkan ramai. Contohnya individu A tu, dia dah individu A tu mungkin dia boleh simpan rahsia. Individu B belum tentu lagi boleh simpan rahsia. So bila group counselling ni, dia kena pastikan group tersebut dipersetujui oleh semua ahli untuk berada dalam group tu. Contohlah you dengan kawan-kawan ni kan nak buat group counselling kan. So semua mesti bersetuju. Bukannya macam kita ambil je siapa-siapa untuk berada dalam group tu untuk buat counselling. So dia tak boleh macam itulah. Sebab kita tak tahu, kita tak boleh nak pastikan orang tu betul-betul tak boleh jaga kerahsiaan. Sebab apa-apa saja yang diceritakan dalam sesi counselling adalah rahsia. Okay, Miss. Thank you, Miss. Hai Miss, nama saya Divya. Miss hari ni nampak banyak aktif. So saya mau tanya soalan. Hari ni hari Jumaat kan? Esok cuti. Okey, Miss, soalan saya. Bagaimana anda kekal bermotivasi dalam kerja anda? So untuk kita kekal bermotivasi, kita kena, sebenarnya motivasi tu dia perlu datang daripada diri kita sendiri. Kalau kita tak perlu nak meletakkan sesuatu itu adalah sebagai satu motivasi kita. Jadinya macam saya, bila kita minat tentang sesuatu perkara, apa yang kita lakukan tu, kita akan rasa happy, kita rasa suka untuk buat. Dan kita juga perlu memilih suasana yang membuatkan kita rasa seronok. Lepas tu, selain tu, bila pagi-pagi kita mulakanlah, kita kena bangun dengan fikiran yang positif. Kita dengar cerita-cerita yang happy, ataupun kita baca kata-kata yang quote yang positif. So yang tu akan memberikan kita motivasi. Sebab saya nak perlu berjumpa dengan orang kan. Jadinya sebelum orang jumpa dengan saya, kita kena ceria dulu, kita kena bermotivasi dulu, supaya orang yang nak jumpa dengan kita pun akan rasa feel yang sama. Kan macam apa yang you rasa kan.
Soalan kedua saya, Okey. apakah kelebihan teknologi kaunseling dalam kaunseling? Okey, so kelebihan teknologi sekarang ni memang banyak. Okey, kalau macam dulu bila orang nak berjumpa dengan jumpa untuk buat sesi kaunseling, kita perlu jumpa secara face to face, secara fizikal. Okey, tapi dengan adanya kemudahan teknologi, kita boleh melalui sama ada video conference ataupun kita by call. Okey, masa yang during PKP hari tu, okey, saya still kena buat sesi kaunseling, still perlu berjumpa dengan pelajar. Okay, jadi bila masa PKP semua dia berada di rumah, jadi waktu tu saya berjumpa dengan pelajar melalui Google Meet. Still boleh berjumpa dengan adanya kemudahan teknologi, kita berjumpa secara secara online saja. Okay, satu lagi, dengan teknologi ni juga kita banyak boleh membuat promosi melalui media sosial yang ada, seperti yang zaman sekarang ada TikTok, IG, Reels kan. So kita banyak menggunakan media sosial lah dengan adanya teknologi ni untuk membuat promosi. Soalan terakhir saya, Okey. apakah teori pilihan kaunseling anda? Okay, so kalau macam teori saya suka, saya ada suka REBT. Okey, yang tu teori tu di mana kita akan tengok seseorang, okey, dia macam mana seseorang punya pemikiran, dia boleh memberi perubahan terhadap tingkah laku dia. Okey, so yang ni adalah teori tingkah laku lah, REBT ni. Contohnya lah kan, okey, seseorang dia menghadapi situasi yang sama. Okey, satu peristiwa, contohnya dia dimarahi oleh pensyarah. Dia datang kelas, okey, lepas tu dia dimarahi oleh pensyarah. Okey, jadi dekat sini kita boleh tengok peristiwa pencetus dia adalah dimarahi oleh pensyarah. So dia tengok orang tu punya belief system dia. Kalau dia mempunyai emosi diri yang rendah kan, dia akan rasa down. Mesti dia tak nak datang kelas dah lagi esok, sebab dia malu, sebab kena marah dengan pensyarah. Tapi kalau orang yang mempunyai kendiri yang tinggi, jadinya mesti dia akan rasa dia dimarahi oleh pensyarah, itu disebabkan oleh kesalahan dia datang lambat ke kelas. Sebab itulah dia kena marah dengan pensyarah. Jadi apa yang dia nak buat lepas tu, tindakan dia terhadap tingkah laku dia adalah esok dia kena bangun lagi awal supaya dia boleh datang kelas awal dan tidak dimarahi oleh pensyarah. Kalau mereka mempunyai individu yang mempunyai pemikiran yang positif. Tapi kalau mereka yang mempunyai pemikiran yang negatif, bila dia dah kena marah dengan pensyarah, esok dia tak nak datang kelas. Dia tak nak lah datang kelas tu, pensyarah tu tak suka kat dia lah, kena marah lah depan kawan-kawan. So yang ini adalah individu yang mempunyai pemikiran yang negatif. So saya memang suka guna teori REBT ni, sebabnya kita bila seseorang tu bertingkah laku, berdasarkan pada apa yang dia fikirkan ataupun apa peristiwa yang menyebabkan dia berfikiran macam itu. Itu sahaja soalan saya, Miss. Thank you. Sama. Hai Miss, nama saya Ruben Raj. Saya dari College Newton. Boleh saya tahu apa itu kaunseling pelbagai budaya? Kaunseling pelbagai budaya. Kaunseling pelbagai budaya ni adalah kaunseling dari segi budaya yang berlainan, sama ada dalam negara yang sama ataupun dalam negara yang berbeza. Contohlah, kalau macam saya membuat kaunseling, daripada mereka, contohlah daripada mereka yang daripada negara Korea contohnya. Untuk kaunseling pelbagai budaya ni, saya juga perlu mengetahui apakah budaya-budaya di negara tersebut. Sebab bila kita hendak menjalani sesi kaunseling secara bersama dengan klien tersebut, supaya kita kena tahu apakah nilai yang dia bawa, apa nilai yang dia pegang. Sebab setiap nilai dalam budaya seseorang adalah tidak sama, berbeza. Begitu juga dengan kalau dalam negara yang sama. Contohnya nilai yang dibawa oleh mereka yang berbangsa Cina, berbangsa India, berbangsa Melayu, even daripada mereka yang daripada Sabah dan Sarawak pun adalah tak sama, berbeza. Jadi itulah kaunseling silang budaya. Maksudnya kita kena tahu budaya dari segi
yang pelbagai. Okay? Daripada setiap individu yang kita jumpa tu lah dari segi klien tersebut. Okey. Miss, soalan kedua saya, Miss terangkan apabila anda gagal dalam peranan ni dan pelajaran yang anda pelajari. Okay, so bila kita berjumpa dengan klien, okay, kita buat sesi kaunseling, tak semuanya isu yang dibawa tu kita boleh sebagai kaunselor, tak semua isu tersebut kita boleh handle. Okay, ada isu-isu yang kita tak boleh handle. Contohnya lah, okay, pelajar yang jumpa dengan saya ni dia ada mengalami masalah anxiety disorder. Okay, macam masalah kemurungan yang melampau. Okay, kalau macam saya sebagai saya menjalankan sesi kaunseling hanya individu yang sihat dari segi mental dan fizikal dia. Maksudnya dia boleh berfikiran secara normal. Okay, tapi kalau mereka yang mengalami anxiety, okay, dia perlu mendapatkan prescribe ubat. So kalau macam gini, saya akan minta pelajar tersebut untuk refer ke bahagian hospital. Okay, ataupun mereka individu yang terlibat dengan dadah. So saya kalau untuk kaunseling tersebut, untuk kaunseling pemulihan, tu yang kena pihak yang berkaitan lah, kena refer kepada bahagian AADK. So ada isu-isu yang dibawa tu yang kita tak dapat nak handle. So kita kena maklumkan kepada klien tersebut, okay, saya tak dapat nak handle isu yang dibawa, so saya terpaksa refer kepada mereka yang lebih mempunyai yang lebih dari segi ilmunya, okay, lebih pakar untuk bidang tersebut lah. Miss dah berapa lama Miss dalam kerja ni? Dah 15 tahun. 15 tahun. Lama dah. Panjang Miss. Lama dah. Okay Miss, thank you. Okay. Hello Miss, my name is Ananda. Kongsi dengan kami pencapaian terhebat anda. Okay, pencapaian hebat saya. Saya tak pastilah hebat ke macam mana kan. Okay, tapi pencapaian yang saya rasa hebat tu adalah bila saya menjalankan sesi kaunseling dengan pelajar yang dulu mempunyai masalah disiplin yang teruk. Sampai saya hantar pergi camp, okay, selalu jumpa dengan saya, membuat sesi kaunseling. Okay, lepas tu bila mereka dah bekerja, so mereka still keep in touch sampai sekarang, dan dia punya life adalah better daripada orang yang tak pernah buat sesi, tak pernah memberi masalah disiplin masa belajar dulu. So kat situ saya rasa itu adalah pencapaian yang terhebat, di mana sepanjang saya berjumpa dengan dia, okay, saya boleh memberi inspirasi kepada dia untuk berubah jadi lebih baik dan menjadi better person sehingga sekarang. Bagaimana untuk menyelesaikan isu stereotip? Stereotip. Okay, so stereotip ni dia adalah bila kita ada satu dalam pemikiran kita tentang seseorang. Okay, so bila kita ada sesuatu perkara dalam fikiran kita tu tentang seorang, dia akan buatkan kita sukar, okay, untuk fikir yang lebih baik. Okay, contohlah, okay, kita ada berjumpa dengan seseorang, okay, orang tu muka dia tu sama macam muka musuh kita. So mungkin apa yang dicakapkan kita akan anggap benda tu alah tak payahlah dengar ke apa kan. Okay, tapi untuk kita tak menjadi seorang yang stereotype, sebenarnya kita kena terima, kita kena berfikir secara realiti. Okay, sekarang ni kita sedang berjumpa dengan siapa, okay, dan kita kena anggap setiap orang yang berjumpa dengan kita tu adalah individu lain. Okay, dan kalau dia membawa masalah, okay, cerita yang negatif tu adalah bukannya diri dia. Okay, diri dia dengan apa perkara yang dia buat tu adalah berlainan. Okay, individu tu dia adalah individu yang lain. Okay, apa yang dia punya sifat dia, tingkah laku yang negatif tu sebenarnya kita boleh ubah. Kita boleh ubah jadi yang lebih baik. Kita tak boleh membuat stereotype berdasarkan diri seseorang tu. So kita kena terima seseorang individu itu dengan penerimaan yang positif lah, supaya kita boleh mengelakkan untuk kita membuat stereotype dekat seseorang. Okay, thank you Miss. Thank you Miss. Sebab Miss bagi masa untuk kami untuk interview Miss, dan kami harap
Interimis tolong kami untuk mendapatkan markah dalam final project kami. Thank you. Okay, sama-sama dan saya nak ucapkan good luck and all the best lah untuk awak semua. Okay, supaya dapat result yang cemerlang, okay, dalam final project ni. Thank you, Miss. Okay.